Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-79 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dengan pembacaan riwayat-riwayat Asy-Syama'ilul Muhammadiyah menjadikan kita dapat belajar sesuatu daripada baginda Nabi, daripada akhlak Nabi, ibadah Nabi, amalan-amalan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu moga-moga kita boleh bawakan juga dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu pada hari ini kita nak sambung pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah kita, yang mana kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah adalah kitab riwayat-riwayat hadis yang telah dikumpulkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, ataupun lebih kita kenali sebagai Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmizi telah kumpulkan pada kitab beliau ini lebih daripada 400 hadis yang beliau telah susun cantik di dalam lebih kurang 56 bab. Dalam 56 bab. Daripada 416 riwayat, kita sedang berada pada riwayat yang ke-274. Kita berada pada riwayat yang ke-274. Daripada 56 bab, kita sedang berada pada bab yang menceritakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang ke-40. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk sama-sama kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Kita tiba pada bab ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah baca beberapa riwayat tentang solat malam Nabi, bagaimana Nabi pernah solat hingga bengkak kaki. Lalu baginda ketika mana ditanya menyebut, adakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur. Kita telah belajar daripada riwayat Abdullah bin Abbas bagaimana Nabi daripada tidur apa yang Nabi baca, kemudian bagaimana solat malam Nabi, berapa rakaat, dan juga pelbagai riwayat yang lain. Pada hari ini muka surat yang ke-212, hadis yang ke-274. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk kita sama-sama lihat hadis ini. Wabihi ilaihi qala haddathana Hannadun qala haddathana Abul Ahwas anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 9 rakaat sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sini kita nampak menceritakan tentang ibadah Nabi dan bagaimana ibadah Nabi pada waktu malam 9 rakaat. Kita baca dahulu terjemahan, barulah kita lihat penerangannya. Maka di sini haddatsana Hannad, haddatsana Abul Ahwas daripada Al-A'mash, daripada Ibrahim, daripada Al-Aswad, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu malam 9 rakaat. Lalu apakah maksud Aisyah Nabi solat malam 9 rakaat? Padahal kita dah baca riwayat Aisyah semalam, dan riwayat yang ke-272, riwayat 272 dan juga riwayat 271, bagaimana Aisyah menyebut 11 rakaat. Dan juga kita telah baca riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan juga riwayat daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 13 rakaat. Lalu kenapa di sini menyebut 9 rakaat? Telah kita terangkan jawapan semalam, yang mana kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-13 itu adalah hadis kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang 11 kita masih lagi boleh takwilkan dengan penerangan bahawa Aisyah tidak ambil kira 2 rakaat yang Nabi solat secara ringkas sebelum daripada witir. Adapun hadis yang ke-9 rakaat menunjukkan bahawa ini berlaku pada sebahagian waktu. Fi ba'dil awqat, kadangkala Nabi solat 9 rakaat. Fala tunafi, maka tidaklah ada pertembungan dengan riwayat yang mengatakan lain. Lalu telah kita sebutkan semalam, riwayat yang ke-13 rakaat itu adalah kebiasaan ibadah Nabi. Riwayat yang 11 rakaat itu menunjukkan bahawa Aisyah tidak kira 2 rakaat ringan yang Nabi mulakan solat malam dengan dia. Adapun riwayat 9 menunjukkan tentang kadangkala Nabi solat 9 rakaat, dan juga nanti kita akan baca riwayat 7 rakaat pun menunjukkan bahawa kadangkala Nabi ada solat 7 dan juga 9 rakaat berdasarkan kepada kesihatan Nabi, dan juga kalaulah Nabi SAW tidak sihat dan sebagainya. Maka riwayat ini menunjukkan tentang 9. Lalu ada riwayat solat malam Nabi 13, ada 11, ada 9 dan juga ada 7 sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya riwayat yang ke-275, وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. حدثنا حديث yang muka surat 213. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الثوري daripada Al-A'mash, seumpama hadis sebelum ini matanya adalah lebih kurang sama dengan riwayat yang sebelum ini. Jom kita lihat hadis yang ke-276. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah rajulin min al-Ansari an rajulin min Bani Abbas an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail qala falamma dakhala fi as-salah qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriya والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو جمرة الضباعي اسمه نصر بن عمران sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita nampak betapa panjangnya solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah daripada Amr bin Murrah daripada Abi Hamzah. Siapakah Abu Hamzah? Seorang lelaki daripada Al-Ansar, daripada kalangan Ansar, yang mana nanti di hujung riwayat Imam Tirmizi terangkan Abu Hamzah ini namanya adalah Talha bin Zaid. Namanya adalah Talha bin Zaid. Lalu itu adalah Abu Hamzah. Lalu daripada seorang lelaki daripada Banu Abbas, daripada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah kisah Huzaifah ibn al-Yaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Huzaifah ibn al-Yaman pada muka surat yang ke-214, beliau salat bersama. Beliau salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Ucapan daripada Huzaifah ibn al-Yaman yang mana kita nampak pada bahasa Arabnya bahawa annahu shalla ma'an nabi, beliau salat bersama baginda Nabi pada waktu malam, maka menunjukkan di situ bahawa ianya adalah salat berjemaah. Ianya adalah solat berjemaah. Maka daripada sini kita nampak bahawa dibolehkan, diharuskan untuk melakukan solat berjemaah, walaupun untuk solat nafil, walaupun untuk solat sunat. Walaupun selalunya yang digalakkan untuk berjemaah daripada solat sunat adalah seperti mana solat sunat istisqa, solat sunat raya, solat sunat gerhana. Itu yang disyariatkan, yang digalakkan untuk berjemaah. Tetapi selalunya solat malam ini tidak disyariatkan, tidak digalakkan. Tetapi daripada perbuatan Abdullah bin Abbas solat dengan Nabi, daripada perbuatan Khalid bin Zaid al-Juhani solat dengan Nabi, daripada perbuatan Huzaifah ibn al-Yaman solat malam dengan Nabi. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, fafi'luha jamaah jaiz, bahawa harus untuk solat-solat malam ini berjemaah. Wa in kanat la tusyra', walaupun ianya tidak adalah disyariatkan, kerana solat sunat yang disyariatkan berjemaah adalah solat raya, adalah solat solat gerhana, adalah solat minta hujan istisqa dan sebagainya. Akan tetapi selain daripada itu, boleh untuk solat berjemaah, kerana Huzaifah ibn al-Yaman solat berjemaah dengan Nabi, riwayat yang sedang kita baca. Abdullah bin Abbas, riwayat sebelum ini kita pernah baca, solat berjemaah dengan Nabi. Zaid bin Khalid al-Juhani, dia solat berjemaah dengan Nabi. Maka ini adalah dalil-dalil untuk solat berjemaah pada qiyamul lail, pada waktu malam. Maka daripada sini kita nampak, kata Huzaifah ibn al-Yaman, beliau solat bersama baginda Nabi SAW pada waktu malam. Sahabat boleh catat pada buku dan komen. Daripada sini datangnya keharusan dalil melakukan solat sunat ataupun solat nafil berjemaah. Berkata Huzaifah, apabila baginda Nabi SAW masuk di dalam solat, iaitu ketika bertakbiratul ihram, ketika lebih sesuai terjemahnya selepas. Lalu sahabat-sahabat pada waktu itu gariskan terjemahan ketika, dan pada waktu itu letakkan di atasnya selepas. Bukanlah padamkan perkataan itu, tidak. Garis bawahnya sahaja. Kenapa selepas? Sebab ini adalah bacaan dalam doa iftitah. Ini adalah bacaan dalam doa iftitah, bukannya bacaan waktu takbiratul ihram. Maka pada waktu itu baginda masuk di dalam solat, iaitu selepas bertakbiratul ihram. Maka baginda Nabi SAW membaca doa ini selepas takbiratul ihram. Bererti doa ini dikira sebagai doa iftitah. Doa iftitah ada pelbagai riwayat, bukanlah sekadar riwayat yang kita baca sahaja, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Lalu ada beberapa riwayat yang lain. Maka di sini pandangan para ulama, ianya adalah doa iftitah Nabi. Nabi pun membaca doa iftitah ini, Allahu Akbaru dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Allah yang maha besar, pemilik kerajaan yang sangat besar, dan kekuasaan, kebesaran dan juga keagungan. Maka sebab itu daripada riwayat ini kita nampak Nabi membaca doa iftitah yang berikut ini. Selesai Nabi SAW membaca doa iftitah, apa yang berlaku? Berkata Huzaifah ibn al-Yaman, kemudian Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah.
Nabi membaca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama. Selepas daripada surah Al-Fatihah, berapa banyak surah Al-Baqarah yang Nabi baca? Keseluruhan surah Al-Baqarah. Selepas keseluruhan surah Al-Baqarah Nabi baca, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Dan berapa lamakah rukuk Nabi? Kata Huzaifah ibn Yaman, rukuknya Nabi itu seperti atau hampir sama panjangnya dengan berdirinya Nabi. Nabi punya rukuk hampir sama panjang dengan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi baca? Baginda membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Diulangkan 2 kali di sini menunjukkan Nabi mengulang-ulang perkataan itu. Bukanlah sekadar Nabi baca 2 kali sahaja, tidak. Maksud dituliskan di sini dua kali, diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman 2 kali, nak menunjukkan Nabi berulang-ulang kali menyebut perkataan itu. Sebab itu kita nampak masanya, kata Huzaifah, adalah lama, lebih kurang sama dengan waktu berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Berulang-ulang kali Nabi lafazkan di dalam rukuk Nabi, yang mana terjemahannya adalah Maha suci Tuhanku yang Maha agung, Maha suci Tuhanku yang Maha agung. Lalu para sahabat boleh catat di situ, disebutkan 2 kali, bukanlah Nabi sekadar membaca 2 kali, tetapi 2 kali menunjukkan kepada takrar, yang mana Nabi SAW berulang kali menyebutnya. Seterusnya, kemudian baginda Nabi SAW mengangkat kepala baginda dalam i'tidal. Berdirinya baginda seperti atau hampir sama panjang dengan rukuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu apakah yang baginda baca dalam i'tidal? Li rabbi alham, li rabbi alham, kepada Tuhanku segala pujian, kepada Tuhanku segala pujian. Dan ada satu lagi yang mana kita nampak daripada bacaan panjang Nabi adalah Rabbana lakal hamd hamdan katsira tayyiban mubaraka fi mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba' ahlas thana'i wal majd. Maka ini antara bacaan Nabi yang lain pada waktu i'tidal. Maka Nabi pun i'tidal lama. Maka di sini Imam Bajuri membawakan persoalan daripada sudut fiqh ke apakah jawapan yang patut diberikan untuk orang yang mengatakan bahawa i'tidal itu adalah rukun pendek tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lama. Itu adalah daripada sudut perbincangan fiqh. Kemudian kita nampak Nabi membaca surah Al-Baqarah. Kemudian pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal lama. Selepas daripada itu baginda sujud. Kata Huzaifah ibn Yaman, sujudnya baginda seperti ataupun hampir sama panjang dengan berdirinya Nabi. Dengan berdirinya Nabi, sujud Nabi panjang. Apakah yang dimaksudkan berdiri di sini? Maka kata para ulama seperti Imam Bajuri, maksud berdiri di sini adalah berdiri yang waktu baca Fatihah dan Baqarah tadi, bukanlah berdiri pada waktu qiyam. Lalu kita letakkan dalam kurungan di situ, berdirinya di situ sujud Nabi sama seperti mana waktu Nabi berdiri. Apakah maksud berdiri? Maksud berdiri di sini adalah ketika mana berdiri membaca Al-Fatihah dan Baqarah. Itu adalah maksud sujud Nabi sama seperti mana berdiri. Bukanlah maksud berdiri di sini adalah berdiri waktu i'tidal. Seterusnya, baginda Nabi SAW baca apa? Baginda Nabi SAW membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Dibawakan 2 kali nak menunjukkan Nabi berulang kali membaca ini, yang mana terjemahannya Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian baginda Nabi SAW bangun daripada sujud. Nabi mengangkat kepala baginda dan duduk di antara 2 sujud. Dan duduknya Nabi di antara 2 sujud seperti ataupun hampir sama panjang dengan sujud baginda. Lalu apakah yang Nabi baca dalam sujud berulang kali? Nabi membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Tuhanku ampunkanlah aku, Tuhanku ampunkanlah aku.
Maka ini adalah ibadah Nabi. Adakah Nabi hanya membaca Al-Baqarah? Tidak, kata Huzaifah Ibn Yaman. Sehingga baginda Nabi SAW punya solat malam itu, kata Huzaifah Ibn Yaman, baginda membaca surah Al-Baqarah. Baginda membaca surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah pada rakaat berapa? Kata Imam Bajuri, maksud daripada sebutan berikut ini oleh Huzaifah Ibn Yaman adalah baca surah Al-Baqarah pada rakaat yang pertama. Dan juga Ali Imran, maksudnya pada rakaat yang kedua. An-Nisa, iaitu pada rakaat yang ketiga. Al-Ma'idah atau Al-An'am, yang di sini perawi syak sama ada Nabi baca Al-Ma'idah ataupun Al-An'am pada rakaat yang keempat. Bayangkan 4 rakaat solat Nabi SAW, dah berapa juz yang Nabi SAW baca. Al-Baqarah pada rakaat pertama, Ali Imran pada rakaat kedua, kemudian An-Nisa pada rakaat yang ketiga. Perawi syak, siapakah yang syak? Nanti Imam Tirmizi akan sebut, iaitu Syu'bah. Syu'bah dia syak sama ada pada rakaat yang keempat, Nabi SAW pada waktu itu membaca Al-Ma'idah surah yang kelima ataupun Al-An'am surah yang keenam. Inilah panjangnya solat Nabi SAW. Lalu daripada sini keadaan ini kita nampak bahawa Nabi SAW, solat Nabi SAW adalah sangat panjang. Sebab itu disebutkan di sini Syu'bah yang syak pada Al-Ma'idah dan Al-An'am. Nama perawi Syu'bah yang kita baca sebelum ini, Syu'bah lah yang syak. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah. Syu'bah perawi itu yang syak sama ada Nabi pada rakaat keempat, Nabi SAW baca surah Al-An'am ataupun baginda baca surah Al-Ma'idah. Maka ini adalah berdirinya Nabi SAW. Sebab itu pada permulaan bab kita nampak Nabi SAW solat sampai bengkak kaki baginda Nabi SAW. Di sini Imam Abu Isa, Imam Tirmizi menerangkan bahawa yang beliau maksudkan dengan Abu Hamzah di situ, siapakah nama beliau? Berkata Abu Isa, iaitu Imam Tirmizi, Abu Hamzah yang kita nampak namanya dalam sanad tadi, ya Abu Hamzah, nama beliau adalah Talhah bin Zaid. Dan Abu Jamrah adalah Ad-Dubai, yang mana nama beliau adalah Nasr bin Imran. Kenapa dibawakan Abu Jamrah? Sebab ada perawi yang keliru dengan di antara Abu Hamzah dengan Abu Jamrah. Lalu kata Imam Tirmizi, tidak. Yang aku maksudkan di sini adalah Abu Hamzah dan nama beliau adalah Talha bin Zaid. Aku tidak maksudkan Abu Jamrah pada riwayat aku, yang mana namanya adalah Nasr bin Imran. Lalu inilah kita nampak betapa lamanya ibadah Nabi. Lalu selepas ni kalaulah datangnya Ramadan, kita dah solat banyak, jangan kita rasa ibadah kita banyak. Ibadah kita tak ada apa-apa dengan ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Lalu riwayat ini menunjukkan betapa banyaknya bacaan Nabi, betapa lamanya berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seterusnya, pada riwayat seterusnya kita akan nampak kadangkala Imam Tirmizi membawakan kepada kita, kadangkala Nabi sepanjang malam Nabi hanya baca satu ayat. Riwayat hari ini kita nampak yang kita sedang baca yang panjang oleh Huzaifah Ibn Yaman, yang mana 4 rakaat Nabi baca 4 surah panjang yang berbeza. Tetapi Imam Tirmizi bawakan juga kepada kita riwayat yang ke-277. Kadangkala kerana menghayati bacaan, kadangkala Nabi membaca hanya satu ayat berulang kali sepanjang malam. Seterusnya riwayat yang ke-277. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Bakrin Muhammad bin Nafi' al-Basri qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith an Ismail bin Muslimin al-Abdi an Abil Mutawakkil an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailah. Lalu riwayat ini menunjukkan kadangkala ada juga solat Nabi hanya baca satu ayat, ulang sampailah ke subuh. Kadangkala Nabi SAW bila solat begitu panjang, sampaikan beberapa juz hanya dalam 4 rakaat.
dari haddatsana Abu Bakar, yang mana nama beliau adalah Muhammad bin Nafi Al-Basri. Haddatsana Abdul Samad bin Abdul Warith, daripada Ismail bin Muslim Al-Abdi, daripada Abi Al-Mutawakkil, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat dengan membaca sepotong ayat daripada Al-Quran. Lalu Nabi SAW pernah berdiri salat membaca hanya satu ayat daripada Al-Quran. Dan apakah ayat yang Nabi SAW baca itu? Kita akan baca kemudian. Lalu Nabi membaca satu ayat itu sepanjang malam Lailah. Nabi ulang ayat itu sepanjang malam. Apakah ayat itu? Maka ayat itu antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, ketika mana menceritakan ada ayat yang Nabi SAW ulang adalah ayat yang berada pada penghujung surah Al-Maidah, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In, jika tu'azzibhum, dikau ya Allah mengazab mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ibaduk, adalah hamba-Mu. Kamu berhak untuk mengazab mereka. Kalaulah engkau nak mengazab mereka ya Allah, mereka adalah hamba Kamu. Wa in taghfir lahum, dan jika dikau mengampunkan mereka, fa innaka, maka sesungguhnya dikau ya Allah, anta, hanyalah dikau, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Lalu ayat penghujung surah Al-Maidah ini Nabi ulang sampailah pada waktu itu subuh, seperti mana dalam riwayat Abu Dzar Jundub bin Junadah, Nabi ulang Nabi SAW ulang sampailah hatta asbah, sampailah ke pagi. Lalu kadangkala dibawakan riwayat sebelum ini menunjukkan Nabi membaca surah yang panjang, ayat yang panjang, dan kadangkala kita lihat di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu dan ketika itu tetap panjang solat Nabi, tetapi Nabi mengulang dan menghayati ayat yang sama yang Nabi baca pada setiap rakaat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah riwayat yang ke-277. Riwayat yang ke-278 insya-Allah kita akan sambung kemudian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Inilah serba sedikit bagaimana kita lihat ibadah Nabi. Moga-moga kita dapat cebisan kecil semangat untuk beribadah seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Moga-moga Allah menjadikan kita semangat dalam beribadah, lagi-lagi beribadah pada waktu malam. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah UMAR, grup Telegram kuliah Umar Aziz. Kepada yang kali pertama join, jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.